Alangkah cantiknya pokok-pokok di Expo Pertanian ini. Banyaknya daun pokok ni, tapi mana bunganya? Itu antara perbualan di antara ibu dan juga anak di sebuah Expo Pertanian. Dan ini berkaitan dengan tajuk tumbuhan yang akan kita pelajari. Baik, dapatkah kamu kenal pasti perbezaan pokok-pokok di pameran ini? Pokok ini, pokok ini, pokok ini, pokok ini, dan banyak lagi pokok. Jadi, kita akan belajar tentang tumbuhan pada kali ini. Baik, sekarang mari kita kenali bahagian tumbuhan. Baik, cikgu ini ada bertanya, sebutkan nama bahagian tumbuhan ini. Tumbuhan inilah pokok keembung. Jadi tumbuhan secara asasnya terdapat 4 bahagian yang utama. Bahagian yang pertama ialah bunga. Bahagian yang kedua ialah daun. Bahagian yang ketiga ialah batang. Dan bahagian yang terakhir ialah akar. Baik, ini ialah 4 bahagian asas kepada tumbuhan. Tak kiralah pokok keembung ke, pokok durian ke, pokok manggis ke, dan lain-lain pokok. Alright, sekarang mari kita lihat pokok bunga raya pula. Kali ini murid ini boleh bertanya, namakan bahagian yang kamu tahu pada pokok ini. Pokok bunga raya Jadi mari kita tengok satu persatu. Okey. Apakah nama bahagian ini? Ya, ini ialah bunga. Yang berwarna hijau apa pula? Daun. Okey, yang seterusnya batang ni. Nama apa cikgu dah pun sebut. Itu ialah bahagian batang. Dan akhir sekali yang berada di bawah. Apa namanya ini? Semestinya ini ialah akar. Okey, jadi kalau kita lihat sama sahaja dengan bahagian atas. Terdapat bunga, ada daun, ada batang dan juga ada akar. Senang je kan? Okey, jadi untuk tajuk hari ini kita belajar topik yang sangat senang. Dan juga cikgu rasa awak pun boleh ingat 4 bahagian tumbuhan yang ada, iaitu bunga, daun, batang dan juga akar. Baik, tadi awak telah kenali bahagian tumbuhan, iaitu batang, akar, daun dan juga bunga. Sekarang kita lihat ciri bahagian yang berbeza. Okey, walaupun pokok ni sama, kita namakan dia pokok, tetapi terdapat ciri bahagian yang berbeza yang terdapat pada tumbuhan. Baik. Ciri yang pertama iaitu bunga. Okey, ada tumbuhan yang mempunyai bunga ataupun kita sebut berbunga, dan ada tumbuhan yang tidak berbunga. Kalau kita lihat di dalam gambar yang diberikan, pokok teratai. Ini pokok teratai. Pokok teratai ini berbunga. Jadi ini ialah bunga pokok teratai yang berwarna merah jambu. Manakala pokok paku pakis pula tidak berbunga. Kalau kita perhatikan di pokok paku pakis ni tak ada pun bunga. Walaupun tadi kita belajar ciri tumbuhan ialah salah satunya mempunyai bunga. Tapi awak juga perlu tahu terdapat bahagian yang berbeza pada tumbuhan. Okey, dan ini yang pertama bunga. Ada tumbuhan yang berbunga, dan ada tumbuhan yang
tidak berbunga. Lepas ni awak boleh keluar ke laman rumah awak untuk perhatikan pokok yang berbunga dan juga pokok yang tidak berbunga. Baik, sekarang ni kita ke bahagian yang kedua pula. Ciri yang berbeza yang kedua pula iaitu batang. Okey, batang. Okey, ini yang kedua. Baik. Pokok durian mempunyai batang berkayu. Okey, apa maksud batang berkayu? Sekejap lagi cikgu terang Dan pokok betik pula mempunyai batang tidak berkayu. Baik, di sini cikgu nak terangkan sedikit. Bagi batang yang berkayu, batang berkayu, mana warna yang lebih terang sikit. Batang yang berkayu, okey. Kebiasaan batang yang berkayu ni, dia mempunyai batang yang sangat keras. Okey. Yang kalau kita nak potong pokok ni, kita perlu menggunakan gergaji. Kita tak boleh main kepak saja. Ya. Dan batang dia sangat keras dan kita boleh panjat di atas pokok ni. Contoh macam pokok durian ni, kita boleh panjat. Dan cuba lihat pada bahagian yang cikgu bulatkan ni, kita dapat lihat dahan pokok durian ni telah dipotong dan dipotong dengan sangat cantik. Dan semestinya dipotong dengan menggunakan gergaji. Okey. Dan bagi batang yang tidak berkayu pula, okey, cikgu akan dengan warna lain. Batang yang tidak berkayu pula, kebiasaannya lah batang yang kita tengok dia adalah lembut, dia berair. Contohnya seperti batang pokok betik. Di sini diberikan contoh pokok betik. Selain daripada pokok betik, batang yang tidak berkayu, contohnya seperti batang pokok pisang. Lembut ke keras pokok pisang tu? Lembut kita boleh tumbuk-tumbuk. Tapi janganlah buat macam tu pada pokok pula Okey, itu contoh batang yang tidak berkayu. Dan pokok batang yang tidak berkayu ni, kalau kita nak potong, kebiasaannya kita boleh gunakan parang saja. Cukup dengan menggunakan parang, kita tetak 2 atau 3 kali dan pokok ini akan tumbang. Tetapi kalau pokok durian yang batang berkayu ni, kalau kita gunakan parang saja boleh tebang, tetapi dia akan mengambil masa yang sangat lama berbanding dengan pokok betik. Okey, kesimpulan dia, batang berkayu ni ialah mempunyai batang yang keras ataupun sangat keras, dan batang yang tidak berkayu, batangnya lebih lembut dan lebih mudah ditebang. Okey, faham Ciri bahagian yang berbeza yang ketiga pula ialah di sini ialah cikgu tunjukkan jenis urat daun. Okey, di sini diberikan 2 jenis pokok. Yang pertama pokok bunga ros dan yang kedua pokok pandan. Okey. Baik. Ini daun bunga ros. Okey, cikgu akan besarkan. Ini daun bunga ros. Ini daun bunga ros. Daun ini mempunyai urat jejala. Okey, kalau awak perhatikan apakah yang dimaksudkan dengan jejala, perhatikan di bawah daun terdapat urat yang seperti jejala. Okey, dia banyak ada bentuknya. Okey, awak boleh perhatikan ini cikgu lukis di sini. Alright. Ni dia punya jejala. Bentuk yang jejala pelbagai. Nanti awak boleh lihat, boleh keluar rumah awak selepas ni dan perhatikan daun. Kalau ada pokok bunga ros, boleh tengok terus bagaimana jejala, jenis urat daun jejala ni pada bunga ros. Okey. Dan tumbuhan yang kedua pula diberikan urat daun selari. Okey, kita perhatikan. Ini pokok pandan. Kalau tak ada pokok pandan, awak boleh lihat daun pokok kelapa ataupun daun pokok serai ataupun daun pokok kunyit kalau ada di rumah awak. Okey, kalau diperhatikan dengan baik ataupun dengan lebih teliti, awak akan perhatikan, tak nampak pula warna hijau. Okey, cikgu gunakan warna purple. Urat yang ada pada daun ni dia adalah panjang selari sahaja. Okey, yang selari inilah yang kita namakan urat daun selari. Berbanding dengan pokok bunga ros tadi, cuba lihat
Urat dia macam jala, sebab tu disebut urat daun jejala. Lepas ni awak boleh perhatikan di dalam di laman rumah awak. Mesti awak akan jumpa. Baik, ciri bahagian yang berbeza yang keempat ialah jenis akar. Okey, jenis akar pokok pengerus berakar tunjang dan jenis akar bagi pokok pandan pula berakar serabut. Okey, di sini awak dapat lihat perbezaan. Kalau yang berakar tunjang, dia banyak akar yang tumbuh di sekeliling, tetapi terdapat satu akar yang besar dan juga panjang masuk ke dalam tanah. Okey, yang inilah yang kita namakan dia sebagai berakar tunjang. Okey, nanti cikgu besarkan sekali lagi. Okey, kita tengok berakar tunjang. Okey, sekali lagi Okey, yang panjang inilah yang kita namakan dia berakar tunjang. Akar dia lebih besar berbanding dengan akar-akar lain yang lebih halus yang terdapat pada bahagian akar. Manakala untuk pokok pandan pula, akar yang dimiliki oleh pokok pandan ni dinamakan pokok berakar serabut. Di mana pokok berakar serabut ni dia terdapat banyak akar-akar yang tumbuh ke dalam tanah, tetapi tidak ada satu akar yang panjang dan juga besar seperti bunga ros tadi, pokok bunga ros tadi. Dan inilah yang dinamakan akar serabut. Dan akar serabut ni contoh yang paling mudah untuk awak lihat. Awak boleh keluar selepas ini ke halaman rumah awak dan cuba cabut pokok rumput. Pokok rumput awak cabut dan kemudian basuhlah dulu bahagian akar tu dengan air. Lepas tu awak boleh lihat akar pada pokok ataupun pada rumput tersebut, dia kelihatan serabut sahaja. Serabut macam orang tak mandilah, rambut orang tak mandi, berserabut sahaja. Okey, ada masalah ke? Cikgu harap awak faham dengan penerangan yang cikgu berikan tadi. Sebagai kesimpulan bagi tajuk tumbuhan kita untuk hari ini, bahagian tumbuhan terdapat 4 bahagian utama, iaitu bunga, daun, batang dan juga akar. Okey. Bunga bagi tumbuhan terdapat ciri yang berbeza, iaitu terdapat tumbuhan yang berbunga, ada tumbuhan yang mempunyai bunga dan ada tumbuhan yang tidak berbunga. Tidak berbunga. Okey. Bagi daun pula, terdapat 2 jenis daun. Yang pertama, daun yang mempunyai urat daun jejala. Urat daun jejala. Dan terdapat juga yang mempunyai urat daun selari. Urat daun selari. Okey. Bagi batang pula, terdapat batang yang berkayu. Batang berkayu dan juga batang tidak berkayu. Okey. Manakala akar juga boleh dibagikan kepada 2 jenis, iaitu berakar tunjang, dan juga berakar serabut. Berakar serabut. Baik, inilah kesimpulan untuk tajuk kita hari ini. Cikgu ulang sekali lagi, tumbuhan mempunyai 4 ciri, iaitu bunga, daun, batang dan juga akar. Daun boleh dibagikan kepada daun urat jejala dan daun urat selari, urat daun selari.
bunga, tumbuhan yang berbunga dan tidak berbunga, bagi batang yang berkayu dan juga batang tidak berkayu, dan akhir sekali yang berakar tunjang dan berakar serabut. Cikgu harap awak seronok untuk belajar pada hari ini dan sentiasa kuatkan semangat untuk belajar semasa PDPR ini, dan semoga awak seronok belajar dengan cikgu. Semoga berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.